Assalamualaikum, selamat pagi, salam Jumaat, salam penghulu segala hari. Alhamdulillah bersyukur kita Waalaikumsalam. dapat lagi pagi-pagi ini berkumpul bersama-sama untuk menjayakan satu sesi bersama seorang pakar dengan topik yang cukup serius di pagi Jumaat dan yang lain semua okey Okey, Alhamdulillah. alhamdulillah. Okey, sihat, Terima alhamdulillah. kasih pengurusi. Kita bersama dengan tetamu kita di MFK. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datuk, topik kita bincangkan pagi ini Datuk, bagaimana untuk fahami wanita. Saya dulu. Orang kalau Mak- handsome macam have ni, kalau masih single, biasanya ada masalah tau. Tu je. Masalah. Apa masalahnya? Ini kalau tak masalah otak, masalah moral tu. Yeah. Soalan daripada saya tu sesuai Ya. dengan orang yang menyayangi wanita tu Ya. Cik. Dia tu sebenarnya apa pentingnya untuk kita memahami wanita ni tu? Terima kasih Rahim. Soalan hebat ni. Ya, kenapa perlunya kita memahami wanita? Sebab dunia ini 50-50. Dunia ini dipenuhi oleh orang lelaki dan perempuan yang bilangannya lebih kurang sama banyak, tapi biasanya Allah lebihkan wanita. Ya, kalau dalam satu negara lebih lelaki havoc akan perang lah ya. Tetapi Allah jadikan wanita lebih sikit daripada lelaki dalam semua lokasi. Kenapa kita perlu memahami wanita? Kalau kita tak fahami lebih separuh penghuni dunia, kita akan ada banyak masalah. Masalah rumah tangga, masalah kerjaya, masalah masyarakat akan timbul. Bayangkan tak faham isteri, wanita ya. Dan hidup laki-laki ni tak sempurna tanpa wanita. Dengan have ni, dan wanita tidak sempurna tanpa lelaki. Jadi kita malah wajib memahami wanita untuk melengkapkan hidup kita, untuk melengkapkan keluarga kita, untuk melengkapkan tempat kerja kita, melengkapkan dunia lah. Itu jawapan secara umumnya. Nak melengkapkan dunia dengan sempurna, wajib lelaki memahami wanita dan juga sebaliknya. Yang gitu. Jadi soalan saya tu berkenaan dengan tajuk kita bagaimana fahami hati wanita ni. Ya. Kalau Macam juga, saya dah berumah tangga tu. Jadi rumah saya ni tu, kadang-kadang bila dia dapat mimpi yang buruk-buruk tu, dia punya emosi tu akan terbawa-bawa sampai ke siang hari. Lepas tu dia terbawa sampai dia nak attack aja suami dia, padahal tu mimpi je tu. Jadi saya sebagai suami, saya tak faham kenapa ada sifat macam ni pada seorang wanita tu. Allah. Tidur. Okay. mimpi buruk memang tidur dengan orang buruk lah tu. itu punchline hebat Rahim itu dah tu tumbuk under the belt tu. Itu bahaya tu. Kak merah tu. Saya ingat kak merah tu. Saya bukan ketawa kat Angga, saya bukan ketawa. Cuma Ya sedih. tu. Tok, ketawa tu dah kira subahat tu. Ya kan? Saya kalau ketawa saya sedih. Ketawa tu sedih lah tu. Ketawa tak ada bunyi lah, tak kantul. Allahumma salli ala. Ini semua have ni betul tak? Have ni punya pasal. Sebab kenapa dia bujang? Itu isunya. Okey. Jadi saya jadi punca ni sekarang Datuk. So sebenarnya ialah pertamanya wanita tu memang dia punya cara pemikirannya sangat luar biasa. Dan wanita ni Allah bekalkan dengan gerak batin. Jadi memang gerak batin ni kadang-kadang walaupun berbentuk dalam mimpi, tapi kalau mimpi yang berulang-ulang kata para ulama yang mengajar saya, mungkin tanda message daripada Allah. Tapi mungkin gerak batin isteri tu sebab track record suaminya juga agak-agak lah agak-agak. Rekod dia. Perempuan tak cantik. Itulah dia. Dia tak boleh cakap mengumpat. Kau ni apalah. So itu satu. Yang keduanya, dia ni orang perempuan ni dia punya cemburu memang lebih sikit, dan cemburu itu tanda sayang, cemburu itu tanda beriman. Itu yang kedua tu penting tu. Orang perempuan yang tak cemburu langsung, ingat Elizad ya. Kalau perempuan tak cemburu langsung, dia tak ada beriman. Laki-laki kalau tak cemburu langsung, dia dayus. Tanda sayang, tanda beriman. So okey. Yang ketiganya dia risau. Bukan, kau ingat kat Malaysia ni ada ke orang macam Angah? Agak-agak lah. Agak-agak tak ada dah. Tak ada duanya. Tak ada kembar dia. Tak ada lah. Isteri dia mimpi macam saja dia risau. Takut-takut adalah geng-geng ijat yang nak menawan hati Angah ya. Untuk contohnya lah. Jadi apa nak buat? Apa nak buat ialah yang penting ialah satu, pertamanya kita berikan dia
bekalan ya. Sebab kata ulama, kalau kita mimpi, orang perempuan mimpi, kalau mimpi buruk, dia bila terkejut, dia buat syarat meludah ke kiri. Buat syarat bukan meludah, buat syarat meludah ke kiri. Lepas tu berdoa, ya Allah, janganlah berlaku apa yang aku mimpikan ni, janganlah berlaku. Itu dia punya tertib, dia punya kaedahnya. Kalau mimpi baik, jangan meludah-ludah, jangan ludah. Kalau baik, bangun senyum terus, ya Allah, jadikan segera apa yang aku mimpikan tadi. Dengar tu Hefni, kalau kau mimpi jumpa ibu tunggal yang cantik, terus ya Allah segerakan ya Allah. Amin. Contoh. Amin. Datuk rasanya terlalu spesifik tu ke ibu tunggal terus Datuk Datuk ya. macam tahu sebabnya dia kalau boleh memang cari ibu tunggal. Dia tak nak yang beranak pinak. Muka dia memang muka bapak-bapak dan muka dia ada irasan muka Tok Mudim, jadi sesuai. Yang FD nak milih sangat tu kenapa? Berjalan kaki ke rumah nyonya, singgah sebentar membeli kelapa. Izinkan hamba ingin bertanya, harap tidak menyentuh perasaan sesiapa. Cantik. Okey. Ini asa kentang. Silakan. Sebelum tu boleh saya tanya Ijat tahu hari ni hari apa? Hari ni hari Jumaat yang barakah. Oh salah. Habis tu? Hari ni hari awak cantik sangat. Ini topik pasal perempuan ni. Begitu. Jadi kita kira tu wanita ni saya bercakap tu adalah saya nak heal soalan saya tu. Wanita ni dia memang perlukan pujukan dalam perhubungan kan? Dia perlukan kata-kata manis untuk kita merayu. Soalan. Ya. Mukadimah. Boleh saya tahu Datuk? Mengambil hati perempuan selain pujuk rayu, apa benda yang perempuan terbeli dengan sifat lelaki? Wow. Itu soalan yang hebat. Ini ingat 2-3 minggu juga fikir soalan ni. Bagus soalan. Ini penting lah ya. So apakah cara nak memujuk hati seorang wanita ya? Ini berkaitan dengan soalan. Sebab tu tadi saya bagi pick up line. Itu salah satu cara kita nak memenangi ataupun nak menambat hati perempuan kan. Kan. Orang jadi yang ada cara lain tak? Orang yang jiwa seni dia suka pick up line. Tapi kalau orang yang tak ada jiwa seni kata, apa buang masa menyampah, mengada-ngada, tak ada masa nak ada. So kalau orang Datuk. Saya ambil balik petikan Datuk cakap tadi perempuan suka pick up line kan. Isteri saya pernah tanya saya, kenapa dengan perempuan lain bagi pick up line? Kenapa dengan dia tak? Saya jawab. Sebab untuk awak, sebab pada saya cinta tu bukan untuk dimain-mainkan. Itu je. Yelah. Ada apa? Aduh. Wow. Sebab saya cakap Maksudnya apa tu? Maksud saya kalau dengan perempuan lain Kalian tu main-main je. Datuk faham. Maksudnya kalau dengan perempuan lain saya bagi pick up line, dengan dia kenapa tak? Sebab saya bagi pick up line tu untuk main-main je. Sedangkan cinta tu bukan untuk dimain-mainkan. Yes. Tinggi falsafah tu. Jawab je tu. So, selain daripada pick up line, selain daripada pujuk rayu, selain daripada I love you, orang perempuan ni pertamanya dia suka dapat hadiah yang tidak disangka-sangka. Dan harga hadiah tu tak penting, tapi the thought counts. Orang perempuan dapat hadiah biasa yang tak tinggi, tak mahal pun dia cukup gembira, cukup bahagia, dan nilai hadiah itu katalah you bagi hadiah bunga ya 3 kuntung bernilai katalah RM20 contoh ya, dan you belikan jam bernilai RM2,000. Pada dia jam RM2,000 dengan bunga 3 kuntung itu sama nilainya. Ini ikut kajian. Jadi kalau jam memang pandai kan. So berikanlah benda yang murah-murah ni. Berikan goreng pisang, berikan bunga satu. So banyak-banyak. Jadi dia seronok sangat. You score point. You score banyak point dengan memberikan hadiah yang jangan tunggu birthday, tunggu anniversary berguna hadiah. Itu biasalah. Tapi ni tak disangka-sangka. Ya, ada benda bagus je, elok sikit, bagi hadiah. Dia suka sangat. Satu. Yang keduanya, sentuhan. Sentuhan sangat penting. Ya. Kalau isteri kita stres, tension, sentuhan seorang suami akan meredakan. Dengan syarat, masa suami sentuh, dia tak stres. Kalau suami tengah stres, sentuh isteri, maka stres dia akan menular pada isterinya. Be careful. So itu sebabnya masuk rumah, dan Tok Abah dah lalu pesannya, saya dah pesan dulu, masuk ruangan, bismillah, Allah, senyum. Orang senyum akan hilang banyak stres, kurang banyak stres. Jangan tak senyum masuk rumah.
Barang siapa masuk rumah dengan senyuman bismillah dan qulullah, penghuni rumah dan jiran-jirannya terhindar dari kemiskinan. Tak miskin harta, tak miskin kasih sayang, tak miskin keimanan, tak miskin kata orang tu kebahagiaan. Jadi dia nakkan sentuhan tu penting sangat. Dan ketiganya itulah dia. Dia cara yang menyambut hati, menambat hati wanita ialah you ringan tulang. Ya, so, tolong dia benda-benda yang dia patut you bangun tidur terus kemas tempat tidur. Ya, nampak je dia, maaf ya, dia rendam dia punya sotong kering yang dalam bilik itu, whatever dia letak tu kan, you tolong cuci. Tolong cuci. Angah dengan sotong kering tu masih lemak tu kan. Tak, ni tak ada kena dengan sotong kering yang lemak tu Angah. Ni lain. Dia tahu tu. Aku buat lain, lawak satu pun tak ada kata benci. Okey tu, okey. Pasal terus terbayar bentuk dia tu. Bila Datuk cakap macam tu, baru kita kelakar-kelakar. Baru rasa. Ingatkan serius tadi. Itulah, Hefni tak faham. Ijat memang faham lah. Falik langsung confused. Apa benda sotong kering pula dia. Kita orang bukan tak faham, tapi sebab kita orang dah pernah pergi compliance meeting. Patutlah. Jangan ketawa. Itulah. So kalau kita ringan tulang tolong dia, ya Allah, dia suka. Dia cukup suka. Dan satu lagi ialah pantang tengok isteri nak buat benda yang berat-berat. Nak panjat, kena api, kena itu, nak tu. Terus disambar, tangkap terus. Ya Allah, bahagianya dia. Bahagianya. Walaupun just untuk bukakan pintu ke dan sebagainya. Sangat-sangat bahagia. Ingat, bila kita layan isteri kita sebagai seorang permaisuri, maka anda, suami, layak dilayan sebagai seorang rajin. Barulah best. Itulah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Datuk, salam Jumaat yang barakah. Tadi Datuk ada bercakap tentang lelaki dan juga wanita. Bagi saya sebenarnya macam ni. Memang kita semua tahu lelaki ni adalah ketua keluarga dan mereka ini penggerak kebahagiaan dalam rumah tangga. Tapi saya nak tahu sebabnya bila kita bercakap tentang perkahwinan, kita masuk di alam perkahwinan, semua orang akan cakap, okey, kita buat benda yang baik, insya-Allah Allah akan lindungi kita semua. Jadi saya nak tahu kenapa lepas berkahwin selalunya lelaki ni dia punya aura tu tidak sekuat macam sebelum kahwin. Saya nak tahu kenapa mereka ini seolah-olah macam dah rasa wanita ini dah safe dalam tangan dia, tapi dia tidak melayan kita seperti waktu dulu-dulu. Bila nampak kita dia rasa macam bergetar, rasa macam berdebar, benda-benda macam tu. Kenapa itu nak cakap tu. Kenapa mereka ini terlalu rasa macam diri dia orang ni safe, sedangkan wanita ataupun isteri setelah berkahwin dia orang dia orang tak mengharapkan sesiapa, hanya perlukan seorang suami saja. Jadi saya nak tahu kenapa dia berubah. Perempuan pun tak macam dulu. Perempuan dulu masa bercinta pun lain. Bentuk pun lain. Yalah, dia alignment lari sebab kau ni pasal. Ya betul juga. Tak kesian. Hefni tak faham. Hefni tak faham, kesian aku. Kesian. Tak faham, saya tak faham. Itulah, tak apa-apa tak faham lah. So, ni soalan sangat bagus, Jad. Soalan sangat baik. Dan inilah realitinya. Realitinya, ramai orang kata, sampai mengatakan cinta berakhir di jenjang pelamin. Itu untuk laki-laki. Ya, cinta berakhir. Artinya rasa cinta, tindak tanduk macam bercinta, dia dapat mengurat dan kata orang tu menambat hati pasangannya masa dia bercinta, masa bertunang, masih ada. Tetapi itulah dia. Laki-laki ni, dia fokus. Ya. Dia ni orang yang tidak multitasking. Orang perempuan dia multitasking. Dia boleh jadi seorang isteri, jadi seorang girlfriend, jadi seorang pecinta, jadi dia multitasking. Laki-laki tak boleh. So, sekarang aku sudah berumah tangga, dulu aku seorang kekasih, seorang tunang. Sekarang aku seorang suami. Jadi tanggungjawab aku ialah tu dia. Bila aku terima nikahnya, ini tanggungjawab. Jadi laki-laki dah fokus pada tanggungjawab dia. Aku kena cari nafkah, aku kena bimbing isteri, Jadi oleh kerana fokus ini sebab dia tak berapa ada ilmu lah kan. So, kebanyakan kita memang kurang ilmu, termasuk yang bercakap ni pun kurang ilmu. Jadi oleh kerana kita kurang ilmu, maka kita fokus kepada benda-benda yang prioriti tinggi. Jadi ramai suami, kebanyakan suami bila rumah tangga, maka dia fokus kepada tanggungjawab, kepada nafkah, kepada tindak tanduk yang boleh membangunkan keluarganya. Jadi kurang fokus atau tekanan kepada nak pergi romantik, nak kata tu mempamerkan kasih sayang, sudah kurang dia punya prioritasnya. Itu yang satu. Itu sebabnya maaf ya kita sharing. So
dah selepas 5-6 tahun berumah tangga, saya dah kahwin berumah tangga 44, baru 44 tahun. Hafni, malu kau. 44 tahun. Saya baru 30 lah tu. Single. 30 tahun single ya. So satu malam dah 5 tahun kan kata yang kata isteri saya, orang perempuan kan dia suka kalau suaminya buat begini. So isteri saya mendidik saya. Ingatkan balik saya apa pengharapan mereka. Jad, so buat suami anda, Jad, ya. Jangan kata I nak, kalau boleh you buat gini-gini, I nak you lebih romantik. Dia akan tercabar. Jangan cakap, ya, Fazrah Kamtah kata orang perempuan kan dia suka, dan profesor ni kata, Dr. Muaya kata orang perempuan kan, ustazah ni kata orang perempuan kan dia suka kalau, jadi dia bukan macam demanding tapi mendidik cara yang sangat halus. Jadi itu caranya untuk mengubah masalah tu memang real, ya. Bila dah kahwin dia memang dah kurang romantik. Macam mana tu untuk kita menangani seorang wanita ataupun isteri ke kan yang kuat merajuk tu, apa yang perlu kita buat? Allah. So itu satu perkara yang sangat penting lah, ya. Sebab satu perkara rajuk itu sinonim dengan wanita. Ya, rajuk itu biasa orang perempuan, ya. Tetapi itu sebabnya ramai wanita juga dia komplain kat saya, dia kata, "Ni doktor, ni Tok Abah, ni Tuan Haji, ni saya baru nak mengajuk, suami saya merajuk dulu." Tu saya geram sangat. Saya baru nak mengajuk, dia mengajuk dulu. Itu ada juga. Ada juga yang suami yang kememe, anak mak sikit-sikit rajuk, sikit-sikit dark face, ya. So itulah dia. Itu tajuk lah, tak lawak tu, biasa je. Sombong tu tahu. Belum sampai punchline lagi. Awak dah ketawa belum punchline. Apa tunggu kejap lagi, Jack akan tahu, Jack tahu lambat. Tunggu. Jack kena 3 hari baru ketawa, baru faham. Dia hang. Dia tengah hang tu. Nak mau ketawa. Okay, alright. So bila seorang isteri merajuk tu, dia punya sebenarnya orang perempuan merajuk, dia mencerminkan tanda-tanda atau simptom yang lebih mendalam. Dia kadang bukan rajuk sebab suaminya balik lewat ke, ataupun itu nampaklah dia merajuk, tapi sebenarnya lebih dari itu. Contohnya, ya, katalah balik, ya, sebelum pergi kerja tolong masak, tolong kemas, tolong apa, tolong yang patut-patutlah, buat apa yang patut, mandikan anak, tukar diaper isteri, ya, macam-macam lah yang munasabah, ya. Diaper isteri. Iyalah, nanti saya kau dengar. Ya, so ini nak mendidik si Hafni, ya. Saya. So bila you dah buat apa yang patut, jadi kalau you lewat balik ke, you lepak kerja dengan kawan, tak jadi isu. Nampak tak? Kenapa orang perempuan merajuk? Sebab awak rupanya telah meninggalkan banyak tanggungjawab yang lain yang tidak mempamerkan kasih sayang ke, romantik ke, kerjasama ke. Itu sebabnya dia merajuk. Satu, of course lah, adalah wanita yang memang ekstra merajuk, ekstra sensitif sebab dia memang by nature. By nature memang. Contohnya ikut kajian saya lah, kajian, ya. Orang perempuan yang lahir bulan 3 mudah merajuk, ya, mudah sensitif. Yang lahir bulan 2 sensitif juga. Ya, lahir Isteri saya bulan 7. 3 tu. Ha? Isteri saya bulan 3. Lah patutlah kau tanya soalan tu. So memang dia sensitif. Tapi orang bulan 3 ni dia sensitif sebab hatinya sangat baik. Dia suka tolong orang, dia suka berkhidmat. Jadi sangat sedih dia dan rajuk dia kalau orang yang diberi khidmat tak appreciate atau tak memberi khidmat balik. Jadi Falik kena banyak memuji, kena banyak appreciate, ya, kena banyak. You kat luar kelewat, ya yang abang tengah makan ni, Bi tengah makan ni. Ni nampak aja kuih tiaw ni sedap yang, kuih tiaw ni sedap. Ya, Angah pun tak boleh buat macam ni sedap. So, yang nak dah abang tapau 2-3 bungkus. Oh, betul tu. Kalau macam itulah you buat every time dengan concern, dengan kisah, insya-Allah isteri terasa dia disayangi, dia rasa confident, dia yakin. Jadi perempuan ni rajuk kadang dia tak yakin tentang dirinya. Betul ke suami aku ni sayang kat aku sampai tak kisah. Soalan ijab tu dia berkaitan lah. Ya, bila dah kahwin dia kurang romantik, kurang cakna, kurang ambil perhatian, maka dia mudah untuk rajuk. Tapi kalau kita berikan khidmat, berikan bantuan, berikan kasih sayang, sentuh, peluk sebelum pergi kerja, ya, 10 saat, jangan 10 minit. 10 Angah ingat 10 saat. 10 minit. Dia tak faham apa-apa, ya. Tak jadi kerja tu 10 minit. Itulah kalau 10 minit tu bukan konti. 10 minit tu bukan peluk tu, kena tangkap. Terus MC, takut terus MC. 10 minit tu bukan peluk, kena tangkap tu. Yalah, tanda kita
setia kepada isteri kita ni, jaga hati dia. Jaga hati dia dengan sebaik mungkin. Ya, sebab tu sebabnya saya suka dengan lagu Biarlah Rahsia. Dia ada Tok benda T. ni. Ya, Tok T. tajuk je. Nyanyi betul tu. Tajuk je. Hang. Hang. Kesiannya. Rahim ni. Cakap semua hang aja. Datuk mungkin boleh share dengan kita ko hari Jumaat yang baik ni, mungkin ada doa-doa kebahagiaan rumah tangga. Untuk Happy kita tak tahulah, kita doakan yang terbaik Pasangan dia. lah, untuk pasangan. Betul. Kita aminkan ramai-ramai. Oh, Ya. tak, doa yang bagus tu Jad, bagus je. Sebab sebenarnya doa yang paling bagus untuk ialah kita mempamerkan dapat kasih sayang, ya. Satu ialah surah Yusuf ayat 4, ya. Surah Yusuf ayat 4 tu bagus. Ini ra'aitu ahada asyaraka kabawa syamsa wal qamara ra'aitu min sajidin. Itu satu doa untuk menambat hati pasangan, ya. Lepas tu Tok Abah selalu cakap kat internet, Tok Abah dah bubuh, doa pembuka 12 pintu. Termasuk macam have ni, pintu jodoh, pintu kasih sayang, pintu rezeki, pintu kehebatan, semua akan terbuka. Doa pembuka 12 pintu. Cuba amalkan, insya-Allah akan jadi hebat, ya. Dan jangan lupa tadi tu, jangan lupa masuk rumah dengan bismillah, qul wallah, ya. Maka penghuni rumah dan jiran-jiran terhindar daripada kemiskinan. Tak miskin kasih sayang, tak miskin harta, tak miskin kesabaran. So masuk rumah bismillah, qul wallah, assalamualaikum, masuk kaki kanan. Cantik akan berlaku, rumah tangga akan jadi hebat, akan mantap dan dirahmati Allah, insya-Allah. InsyaAllah. Amin. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Tok. Terima kasih, Dok. Banyak Dok. Untuk penutup ni, kita minta Angah bacakan doa sikit. Angah, silakan Angah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, aku bermohon kepadamu, ya Allah, peliharalah kami, ya Allah, peliharalah hamba-hambamu, ya Allah, dalam keadaan rumah tangga yang baik, ya Allah. Amin. Peliharalah pasangan-pasangan kami, ya Allah. Tunjukkanlah kami, ya Allah, jalan kebahagiaan untuk di dunia dan akhirat, ya Allah. Berikanlah jodoh kepada sahabat-sahabat kami yang belum ada jodoh, ya Allah. Berikan cahaya mata kepada sahabat-sahabat kami yang belum ada cahaya mata, ya Allah. Amin. Allah memberi kebahagiaan kepada kami semua, ya Allah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin. Masih mulut Angah, masih mulut Angah hari Amin. ni. Thank you Angah. Amin. Amin.